我们今天不讲以利亚的历史， Kita hari ini tidak membicarakan tentang sejarah Elia, 我们也继续解答你们发问的问题。 tetapi kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah pernah diajukan 我们请 sebelumnya. 恩和长老带领我们做一个开始的祷告。 Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 亲爱的天父上帝，你的话语说，凡等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑必不困倦，行走必不疲乏。主啊，我们这时候要等候你，借着你的话语来教导我们、光照我们，使我们成圣，好叫我们的信心能够更加坚固，我们更加有力量来为主而活。求主恩膏赐能力给你的仆人，给他当讲的信息。 Bapa dalam surga, firman Tuhan mengatakan setiap orang yang menantikan Engkau akan kembali mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan seperti Raja Wali yang tinggi, yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tapi tidak letih, dan mereka berjalan tapi tidak lesu. Oh Tuhan, pada saat ini kami menantikan firman Tuhan. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan kami kembali dikuatkan, kami kembali dikuduskan, dan kami mendapatkan kekuatan untuk hidup bagi Tuhan. Urapi dan beri kuasa kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. 我们祷告感谢，奉主耶稣的名，kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 阿门。今天我用半个钟头给你们解答问题。 Hari ini saya akan memakai waktu setengah jam untuk menjawab pertanyaan 然后我 saudara. 要请美国一个很著名的教授给你们讲一些关于现在世界的趋势。 Kemudian saya akan mengundang seorang doktor, profesor yang sangat terkenal dari Amerika untuk membicarakan tentang keadaan dunia yang sangat penting sekarang ini kepada Bapak Ibu. 你们的问题很多，所以我们分几次解答。 Pertanyaan yang sudah diajukan itu begitu banyak, maka kita membagi beberapa tahapan untuk menjawabnya. 上一次我们解答了奥古斯丁的可能犯罪、可能不犯罪、不可能犯罪，以及怎样可以从可能犯罪变成不可能犯罪的四大自由的历史时期。 Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang 4 masa kebebasan manusia, yaitu yang pertama bisa berdosa, bisa juga tidak, kemudian yang kedua tidak bisa tidak berdosa, kemudian yang ketiga bisa berdosa dan juga bisa tidak berdosa, dan pada akhirnya masa yang keempat adalah sama sekali tidak lagi mempunyai kemungkinan untuk berdosa. 耶稣基督再来的时候， Sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali, 那些接受主蒙恩得救的人将被成全，成为一个永远不再会犯罪的人。 maka orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, mereka akan disempurnakan, mereka akan menjadi orang yang tidak lagi mungkin untuk berdosa. 所以基督徒在那个时候就安息在主里面，永远不惧怕掉在撒旦的试探下。 Oleh karena orang-orang Kristen pada waktu itu mereka akan beristirahat di hadapan Tuhan, mereka tidak lagi takut jatuh ke dalam tangan si jahat iblis. 耶稣，我们现在在犯罪诱惑中间所受的试探的挣扎。 Dan itu akan mengakhiri semua pergumulan kita di dalam pencobaan dan godaan yang diberikan iblis kepada kita itu. 现在我们要继续你们的问题， Sekarang kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan saudara. 长老发的问题念出来，我就给你们解答。 Siapakah Nabi Elia? Apakah dia berasal dari surga? 以利亚是谁？他是来自天上吗？以利亚是整个圣经中间最有能力的先知， Elia adalah nabi di dalam seluruh Alkitab yang paling berkuasa. 他是旧约所有先知的代表， Dia adalah perwakilan nabi di dalam semua perjanjian 他 lama. 也是新约约翰代表所有的先知最后一个重要预言基督的这个神的仆人的一个预先的代表。 Dia juga merupakan satu perwakilan daripada nabi yang dinubuatkan oleh Yohanes di dalam akhir 你的perjanjian di baru。 dalam perjanjian 那 baru. 么我们上一次讲他的事情， Waktu yang lalu ketika membicarakan tentang 我们 dia, 提到很重要的一件事情， kita membicarakan tentang satu hal yang sangat penting, 圣经没有记载他的父亲是谁， yaitu Alkitab tidak mencatat siapakah ayahnya 也没有记载他的母亲是谁， dan juga tidak mencatat siapakah ibunya. 甚至只记载他从一个很小的城市出来， Bahkan hanya dicatat bahwa dia keluar dari satu kota yang sangat 而 kecil. 且他是先知里面最有把握代替上帝说话的。 Dan bahkan dia adalah seorang nabi yang paling berkeyakinan yang boleh berbicara mewakili Tuhan. 侍奉中间第一句宣讲的话，
Kalimat pertama yang dia ucapkan ketika dia memulai pelayanan dia, 我说我指着永生的上帝起誓， bahwa dia mengatakan demi Tuhan yang hidup aku 我若 bersumpah, 不祷告，这几年就没有雨露降在世界上。 jikalau aku tidak berdoa selama beberapa tahun ini tidak akan turun hujan ataupun embun. 这样以色列人呢，经历了历来最大的饥荒。 Dengan demikian bangsa Israel telah mengalami satu kelaparan yang paling besar sepanjang sejarah. 即使没有一个人讲话这么肯定， Di dalam sejarah tidak ada siapapun yang mengajarkan apapun yang begitu berkeyakinan. 但是最要紧的是，他一讲以后，上帝就印证他的话。 Tetapi yang terpenting adalah setelah dia ucapkan, Tuhan memberikan konfirmasi apa yang dikatakan. 人讲话，为什么上帝会印证呢？ Ketika manusia berkata-kata, mengapa Tuhan memberikan konfirmasi? 这个人是上帝派到世界上来。 Karena orang ini adalah orang yang diutus Tuhan ke dalam dunia. 世界有很多的政治家很大胆的讲话， Maka di dalam dunia ini banyak sekali politikus yang dengan berani mereka 他们 berkata-kata. 讲的话变成历史的灾害。 Dan tetapi perkataan yang mereka ucapkan itu menjadi bencana di dalam sejarah. 圣经告诉我们，有一些人是为上帝讲话的。 Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ada sebagian orang mereka berkata-kata demi Tuhan. 人讲的话后来变成什么呢？ Perkataan yang manusia ucapkan itu apakah akibat yang terjadi sesudahnya? 成为历史上重要的教训吗？ Apakah itu menjadi pengajaran Meyo. yang penting di dalam sejarah? 很 Tidak. 多人所讲的话带来的就是灾害。 Yang banyak diucapkan oleh manusia itu yang didatangkan adalah bencana yang 他 besar. 的先知所讲的话， Tetapi kalimat yang diucapkan oleh 跟 nabi, 人讲话不同的地方， perbedaannya dengan yang diucapkan oleh 就 manusia. 是带了上帝的印证。 Karena itu mendatangkan satu konfirmasi dari 所以 Tuhan. 圣经说， Maka Alkitab 上帝 mengatakan 话必定要成就。 firman Tuhan pasti akan 所以历 digenapi. 史的轨迹，你发现有神的引导在人的政治势力的上面。 Maka dalam segala hal yang terjadi dalam dunia ini, saudara bisa melihat tuntunan daripada Tuhan yang berada di dalam segala halnya termasuk politik. 圣经也记载以利亚行了7次的神迹。 Alkitab juga mencatat bahwa Elia telah melakukan 7 kali 以 mukjizat. 利亚指着君王， Elia menunjuk kepada raja. 以利亚责备百姓， Elia menegur umat. 以利亚带来整个民族灵性上、道德上的复兴。 Elia mendatangkan satu kebangunan bagi kerohanian maupun moralitas daripada umat 这是 Tuhan. 历世历代人民需要有的一个指标。 Ini merupakan satu standar yang sangat dibutuhkan oleh manusia sepanjang sejarah. 以利亚大声呼喊说：“如果巴利是上帝，你们就应该敬拜巴利。 Dengan suara yang keras dan lantang Elia berteriak, jikalau Baal adalah Tuhan, sembahlah dia. 如果耶和华的上帝，你们就应当侍奉耶和华。 Tetapi jikalau Tuhan Yehova adalah Allah, maka sembahlah dia 我 pula. 们三心两意，要到几时呢？ Sampai kapankah kalian terus akan bercabang hati? 全本圣经没有像以利亚这么勇敢的先知。 Di seluruh Alkitab tidak ada nabi manapun yang lebih berani seperti Elia. 当他用上帝降在祭坛的火，证明他是真神的时候， Ketika dengan api yang diturunkan oleh Tuhan ke atas mezbah korban bakaran untuk membuktikan Allah itu hidup, 他就用神的能力把所有巴利的400个假先知杀死。 maka dengan kuasa daripada Tuhan dia telah membunuh ke-400 nabi Baal. 这是历史上先知威力最大的一次。 Ini merupakan satu peristiwa di mana wibawa daripada seorang nabi yang paling 所 besar. 以整个圣经先知的代表就是以利亚。 Maka di seluruh Alkitab perwakilan daripada nabi itu adalah Elia. 所以我们可以说他是从上帝来的。 Maka kita boleh mengatakan dia datang dari Tuhan. 旧约的以利亚忠于上帝，最后他杀了假的先知。 Elia yang di dalam perjanjian lama dia setia kepada Tuhan dan pada akhirnya dia telah membunuh nabi-nabi palsu. 新约的约翰忠于上帝，最后他被希律王杀死。 Yohanes yang ada di perjanjian baru karena dia setia kepada Tuhan akhirnya dia dipenggal kepala oleh Raja Herodes. 圣经说，如果你们可以接受这个约翰，就是圣经预言要来的以利亚。 Dan Alkitab mengatakan jikalau kalian bisa menerima Yohanes, ini merupakan nubuat tentang kedatangan daripada Nabi Elia 我们 itu. 接下去几个月， Selanjutnya beberapa bulan yang akan 我 datang, 们要每一个礼拜讲以利亚蒙召的事情。 setiap minggu kita akan membicarakan tentang Elia yang dipanggil Tuhan. 接下去还有什么题目？
Di manakah langit dan bumi yang baru? 新天新地在哪里？ Di manakah langit dan bumi yang baru? 上帝创造了这个世界， Allah telah menciptakan dunia ini. 直到今天没有人完全明白整个世界被造所带来的神的荣耀。 Sampai sekarang ini tidak ada manusia yang mengerti akan kemuliaan yang didatangkan daripada seluruh dunia yang telah diciptakan 但是 ini. 神没有给我们看见， Tetapi Tuhan tidak memperlihatkan kepada kita. 才是上帝。 Ini barulah Tuhan. 如果上帝是可以看见的， Jikalau Tuhan itu kan, 上帝变成物质， maka Tuhan itu menjadi materi. 所以创造物质的上帝本身不是物质， Maka Allah yang menciptakan materi ini, dia sendiri bukanlah materi. 这个才是合理的事情。 Ini barulah sesuatu yang logis. 创造人能够看见的物质世界， Allah yang menciptakan segala menciptakan dunia yang bisa kelihatan ini, 它本身一定是超物质的， dia sendiri pastilah melampaui 这 materi. 样这个世界就形成对上帝的两个观念： Dengan demikian timbullah dua konsep terhadap Allah, 有神论跟没有神论。 yaitu teisme dan ateisme. Ada Tuhan dan tidak ada Tuhan. 一个人说，因为没有证明，所以我不信上帝。 Ketika ada sebagian orang mengatakan karena tidak ada bukti maka aku tidak percaya kepada 这 Tuhan. 句话是完全不合理的。 Kalimat ini sama sekali tidak masuk akal. 如果因为你看见才存在， Jikalau karena saudara bisa melihat itu baru ada, 你不看见不存在。 dan kalau saudara tidak melihat maka tidak ada. 我们从来没有看见风， Maka selamanya kita tidak pernah melihat angin, 我们从来没有看见电， kita selamanya tidak melihat 我 listrik, 们从来没有看见过历史的人物。 selamanya kita tidak melihat tokoh-tokoh dalam sejarah. 不会因为看不见他们，所以他们就不存在。 Dan bukan karena kita tidak kelihatan mereka maka mereka tidak ada. 电线一条， Satu kabel, 里面有电流， di dalamnya ada arus 你不 listrik. 相信， Kalau saudara tidak percaya, 摸着它， coba saling pegang sentuh, 你就被电死了。 maka saudara akan mati kesetrum. 当你被电死了，你说是的，我 Ketika- 现在证明电是存在的。 Ketika saudara memegangnya dan saudara kesetrum, saudara mengatakan, oh ya ada strom dan aku membuktikannya. 那个时间已经太迟了， Tapi waktu itu sudah terlambat. 知道电流存在，你已经死了。 Ketika saudara menyadari adanya arus listrik, tetapi Anda sudah 所以 mati. 我们不要轻慢上帝。 Oleh karena itu janganlah kita mempermainkan Tuhan. 虽然上帝是看不见的， Meskipun Allah itu tidak kelihatan, 但是他是又真又活的上帝。 tetapi dia adalah Allah yang sejati dan hidup. 我们不可以跟上帝开玩笑， Kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. 我们要用敬畏的心遵行他的道， Haruslah dengan hati yang takut kepada Tuhan kita melakukan kehendak Dia. 一生就行走在神的恩典同幸福的里面。 Maka dengan demikian seumur hidup kita berjalan di dalam anugerah Tuhan dan menikmati sejahtera Dia. 今年活到86岁， Tahun ini saya sudah hidup sampai 86 tahun. 我从12岁的时候 Dari sejak usia 12, 怀疑有神论， saya meragukan tentang adanya Tuhan. 怀疑圣经， Saya meragukan Alkitab. 怀疑基督的信仰。 Saya meragukan iman 但 kekristenan. 是当我16岁结束的时候， Tetapi ketika saya masuk ke dalam akhir usia 16, 神给我非常清楚的答案， Tuhan memberikan jawaban kepada saya yang begitu jelas. 开始就到神的存在。 Saya mulai menyadari keberadaan dari Tuhan. 后来我就开始看到了共产主义的、无神论的、进化论的所有的错误。 Kemudian saya mulai melihat kesalahan daripada komunisme, ateisme, ataupun materialisme. 在17岁的那一天， Pada tahun ketika saya berusia 17, 我把自己再奉献给上帝， saya kembali menyerahkan diri kepada Tuhan. 一生做上帝的工作。 Dan seumur hidup melayani Tuhan. 到明年1月9号， Sampai kepada 9 Januari tahun depan, 如果我还活着， jikalau saya masih hidup, 我有纪念侍奉主奉献70年。 saya mau mengingat saya melayani Tuhan sudah 70 tahun. 那时候，全世界曾经听我讲道的人都可以到加卡塔来一同庆祝。 Pada waktu itu setiap orang yang pernah mendengarkan khotbah saya dari seluruh dunia boleh datang ke tempat ini di Jakarta untuk bersama-sama merayakannya. 这70年来， Selama 70 tahun ini, 证明神的存在。 saya membuktikan keberadaan Tuhan 因此，我是从3岁就做孤儿、没有父亲的人。 karena saya adalah seorang yang telah sejak usia 3 tahun menjadi seorang yatim yang tidak mempunyai ayah. 终身祷告上帝， Saya dengan seumur hidup berdoa kepada 求 Tuhan. 主
带领我的侍奉， Kiranya Tuhan memimpin pelayanan 我 saya. 穷1块钱都没有， Ketika saya miskin 1 rupiah pun tidak 最后 ada. 建立了全世界最大的华人礼拜堂， Akhirnya bisa berhasil membangun gedung gereja berbahasa Tionghoa yang terbesar di seluruh dunia. 没有政府的津贴， Tidak ada bantuan dari pemerintah, 没有外国的帮助， tidak ada bantuan dari luar negeri, 没有像有钱人要1块钱。 tidak mencari dana 1 rupiah pun dari orang kaya. 大礼拜堂建起来， Gedung gereja yang besar bisa selesai dibangun. 证明神是存在， Ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada. 上帝与我同在。 Allah menyertai saya. 全世界所有的牧师， Di seluruh dunia pendeta-pendeta yang ada, 没有人像我做这么多的工作 tidak。ada siapapun yang mengerjakan pelayanan seperti saya yang begitu 我 banyak. 建了最大的礼拜堂， Saya telah membangun gedung gereja yang terbesar. 我又跑到世界600个城市传福音， Dan saya juga telah mengunjungi 600 kota di seluruh dunia untuk mengabarkan 向 Injil. 4000万人传道。 Saya mengabarkan Injil kepada 40 juta manusia. 建了加卡达最好的音乐厅， Dan kita telah membangun gedung musik yang terbaik di 我 Jakarta. 建了中小学， Kita membangun sekolah SD dan 又 menengah. 要建大学， Dan kita juga akan mendirikan 我又 universitas. 建博物馆， Dan kita juga akan membangun 这些东 universitas 西 musik. 都把上帝的荣耀彰显出来。 Ini semua untuk menyatakan kemuliaan daripada Tuhan. 如果你说没有上帝， Maka jikalau saudara mengatakan tidak ada Tuhan, 那是你的自由， itu adalah kebebasan saudara. 但我证明上帝的存在。 Tetapi saya membuktikan Tuhan itu ada. 这些工作不是人可以做出来。 Karena semua hal ini bukan manusia yang bisa 那么 mengerjakannya. 最后要答你的问题： Lalu yang terakhir saya mau jawab pertanyaan saudara. 新天新地在哪里？ Di manakah langit dan bumi yang baru? 上帝造了这个世界， Setelah Allah menciptakan dunia 世 ini, 界里面最中心的受造物就是人。 makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang paling pusat inti adalah manusia. 千千万万人中间最重要的一群，就是真正相信耶稣基督的人。 Di antara jutaan ratusan juta manusia yang paling pusat adalah manusia yang percaya kepada Yesus 那 Kristus. 我们有一个很大的矛盾， Tetapi kita mempunyai satu kontradiksi yang sangat 心里面的 besar 理想， dan ada idealisme di dalam 我们的 hati, 标准 ada standar kita 非常绝对的， itu yang sangat mutlak, 但是我们的现实 tetapi fakta yang kita hadapi 非常堕落的。 itu yang sangat jatuh dalam 每一个 dosa. 人都有很大的理想， Maka setiap orang mempunyai idealisme yang sangat besar, 完美的， yang sangat indah, 是很高尚的， yang sangat tinggi, 但每一个人都有很大的不满， tetapi setiap orang memiliki ketidakpuasan yang besar 因为我们理想是高的， karena idealisme kita itu tinggi, 社会的现实是低的。 tetapi fakta hidup adalah begitu 照 rendah. 圣经所讲，这个世界是堕落的。 Maka seturut dengan yang dikatakan Alkitab, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. 圣经的信仰里面告诉我们 Di，dalam iman di dalam Alkitab mengatakan 上帝应许我们有新天新地。 Allah menjanjikan kepada kita ada langit dan bumi yang 新 baru. 天新地什么意思呢？ Apakah artinya langit dan bumi yang baru? 上帝用他最大的力量更新整个历史， Bahwa Allah dengan kuasa besar untuk memperbaharui seluruh sejarah, 改造整个世界， mencipta ulang daripada seluruh dunia, 这些都是政治家的理想， dan bahkan idealisme dari kaum politikus, 他们从来没有达到。 tetapi mereka selamanya tidak pernah mencapainya. 我们中国人有中国梦， Orang Tionghoa mempunyai mimpinya orang 你 Tionghoa. 知道什么叫做中国梦 Tahukah 呢？ saudara apakah artinya mimpi orang 中 Tionghoa 国 itu? 人站起来， Orang Tiongkok itu harus bisa 因为我 berdiri 们受过帝国主义的蹂躏。 karena kita pernah dijajah oleh imperialisme. 但是我们中国真的站起来吗？ Tapi sungguhkah kita orang Tionghoa sudah berdiri? 完全没有。 Sama sekali tidak. 你说为什么呢？ Orang menanyakan mengapa? 现在不是中国很进步吗？ Bukankah sekarang Tiongkok begitu maju? 中国虽然很进步， Meskipun Tiongkok itu sangat 但是 maju, 中国人再过74年以后，变成一半的人口。 tetapi Tiongkok di 74 tahun kemudian menjadi populasinya separuh dari yang ada sekarang 什么 ini. 意思呢？ Apakah itu artinya 14亿人口的中国， Tiongkok yang mempunyai populasi 1,4 miliar 以后会变价只有7亿。 setelah ini akan menjadi sisa 700 juta orang saja. 有哪一个人会杀7亿中国人呢？ Ada siapakah yang bisa membunuh 700 juta orang Tiongkok ini? 那么强盗都没有这么大的功能， Perampok manapun tidak mempunyai kekuatan yang besar 什 ini. 么帝国主义都不能害死7亿中国人。 Imperialisme manapun yang tidak bisa mencelakakan 700 juta orang 所 Tiongkok. 以中国人最可怕的，
Maka yang paling menakutkan daripada Tiongkok 就 ini, 中国人自己不准中国人生孩子， yaitu orang Tiongkok sendiri tidak mengizinkan orang Tiongkok untuk melahirkan. 所以等到74年以后， Maka sampai 74 tahun kemudian, 公元2100年， yaitu tahun 2100, 印度的人口会变成15亿， dan populasi di India menjadi 1,5 miliar, 中国人口变成7亿， tetapi populasi Tiongkok menjadi sisa 700 juta. 中华民族衰败下去， Dan Republik Tiongkok itu, 不是莽杀中 bangsa 华， Tionghoa itu merosot. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为有3个领袖 Karena ada 3 pemimpin 不可以生孩子， tidak boleh melahirkan. 每一个家只生一个孩 Tiap 子， keluarga hanya boleh ada 1 anak. 单子政策就是最多杀中国人的人。 Dan kebijakan tentang pembatasan kelahiran ini adalah yang paling banyak membunuh orang Tiongkok. 不要生孩子， Tidak boleh melahirkan anak. 每一个中国人都不生孩子，那中国人以后减少了，中国的民族消亡了，谁的责任呢？ Dan kalau setiap orang Tiongkok tidak mau melahirkan dan jumlah populasi orang Tiongkok itu makin merosot dan makin musnah, siapakah bertanggung jawab 你 untuk 说 hal 这 ini? 是外国人来攻打我们。 Saudara mengatakan ini adalah serangan daripada orang asing luar 中 negeri. 国历史里面死最多人的一次是唐朝的这个叛变， Dan di dalam sejarah Tiongkok yang paling mengakibatkan kematian begitu banyak orang adalah yang terjadi dalam dinasti 1300年以前， 1300 tahun yang lalu. 2个人带领仇敌来打中国的军队 Ada 2 orang yang membawa musuh untuk menyerang tentara Tiongkok. 一个叫做安禄山， Yang pertama bernama An Lushan, 另外一个叫做史思明。 yang kedua bernama Si Seming. 这2个人的叛乱 Dan pemberontakan daripada kedua orang ini 杀死了3500万的人。 telah membunuh 35 juta orang. 好，我问你， Sekarang saya mau tanya, 世界历史中间有哪一次的打仗，哪一次的叛乱死3500万人呢？ di dalam sejarah dunia ini ada peperangan manakah yang mengakibatkan kematian korban sebanyak 35 juta orang? 最可怕的就是安禄山、史思明这2个人来害中国人。 Yang paling mengerikan adalah akibat daripada kedua orang ini, An Lushan dan Si Seming, yang mengakibatkan kematian begitu banyak orang 我 Tiongkok. 问第2次， Saya mau tanya yang kedua kali, 中国第2次最多死的人是什么时候呢？ kapankah jumlah kematian yang paling banyak yang terjadi di Tiongkok itu? 就是3反5反的时候。 Yaitu ketika terjadi pemberontakan, 中国中部的人有35000人饿死了， bahwa di bagian pusat daripada Tiongkok itu ada 35 juta orang mati kelaparan. 历史上只有这2次的灾害使中国人人口巨数的这个降低了。 Di dalam sejarah hanya 2 peristiwa yang menakutkan ini, di mana jumlah kematian yang begitu drastis yang terjadi di Tiongkok. 第1次世界大战，全世界死了780万人。 Perang dunia yang pertama, di seluruh dunia korban yang jatuh 7,8 juta 第 orang. 2次世界大战死了3000万人。 Perang dunia yang kedua, korban yang ada itu 30 juta 加 orang. 上苏联那个时候有反叛的力量，死了3500万人。 Ditambah lagi ada pemberontakan yang terjadi di Soviet, itu ada 35 juta orang korban. 这么大的世界大战， Perang dunia yang sedemikian besar ini, 2次加起来损失的人是6500万。 kedua kali perang dunia itu, korbannya itu kalau ditambahkan itu adalah 65 juta orang. 但是中国人安史之乱跟毛泽东时代3反5反的饿死3000万，比2次世界大战死去的人还更多更多。 Tetapi karena pemberontakan yang terjadi di Tiongkok ataupun kejadian yang lain di Tiongkok itu mengakibatkan korban 65 juta ini jauh lebih banyak daripada kejadian dari perang 所 dunia. 以我们反对帝国主义， Maka kita menentang imperialisme, 反对上帝， kita menentang kepada Tuhan. 因为这是中国人的仇敌。 Kita mengira itu adalah musuh daripada orang Tiongkok. 是中国人仇敌，不是外面来的。 Sebenarnya musuh daripada Tiongkok bukan datang dari luar. 中国人仇敌是从中国自己来的， Musuh daripada Tiongkok itu datang dari Tiongkok sendiri. 所以我们要等候新天新地的来到。 Oleh karena itu kita harus menantikan kedatangan daripada langit dan bumi yang baru. 今天的世界没有盼望， Dunia sekarang ini tidak lagi berpengharapan. 乌克兰战争
消灭很多的人， Peperangan Ukraina telah mematikan banyak orang. 伊朗战争消灭很多的人， Peperangan yang terjadi di Iran juga telah mematikan begitu banyak 人类 orang. 的政治带来人类新的盼望吗？ Apakah politik manusia mendatangkan pengharapan yang baru Meo. kepada manusia? Tidak. 求主引导我们， Kiranya Tuhan menuntun kita. 人类的盼望在乎上帝的真理， Pengharapan manusia itu ada pada kebenaran 就我 Tuhan. 们回到上帝给我们的信仰里面， Maka biarlah kita kembali kepada iman yang Tuhan 我 berikan 们 kepada 才有 kita. 正思、正信、正行真正的前面的道路。 Barulah kita mempunyai pemikiran yang murni, yang sejati, mempunyai perenungan yang sejati dan mempunyai keinginan yang sejati pula untuk melakukannya. 最后的答案， Jawaban yang terakhir, 当基督再来的时候， ketika Kristus datang 在 kembali, 这个世界上要建立新天新地。 bahwa di dalam dunia ini dia akan mendirikan langit dan bumi yang baru. 所以呢，这是很深奥的道理， Meskipun ini merupakan satu kebenaran yang sangat misterius dan penuh rahasia, 要有耐心好好学习圣经， biarlah orang Kristen dengan kesabaran dan belajar Alkitab dengan sesungguh dan 明白 sungguhnya. 我们的盼望在哪里， Kita boleh mengerti di manakah pengharapan 也明 kita 白我们的责任在哪里。 dan juga mengerti di manakah tanggung jawab kita. 继续下去， Saya selalu dihantui rasa takut akan kematian. Apa yang harus saya lakukan? 我很怕死， Saya, 天天受威胁，我应当怎么样？ saya takut sekali akan kematian dan setiap kali mendapatkan ancaman lalu harus bagaimanakah saya? 我相信你这个觉悟是好的。 Saya percaya kesadaran saudara yang miliki ini adalah itu baik. 2500年以前， 2500 tahun yang lalu, 孔子讲一句话：“未知生，焉知死？” Konghucu mengatakan satu kalimat, tidak mengerti akan kehidupan sekarang bagaimanakah saya bisa mengerti akan kematian? 人活在世界上实在是非常没有把握。 Karena hidup dalam dunia itu sesungguhnya tidak mempunyai keyakinan. 存在主义里面有一句话是德文，是很可怕的， Di dalam eksistensialisme ini ada satu kalimat dalam bahasa Jerman yang sangat mengerikan 叫做 angst。 yang bernama angst. 这个 angst 跟 anxiety 是很不同的。 Angst dengan anxiety itu kecemasan itu sangat berbeda. anxiety 是挂虑， Dan anxiety itu adalah kekhawatiran. 结婚挂虑没有孩子， Kalau menikah takut tidak punya anak, 如果 khawatir. 生了孩子挂虑长大变成阿飞，变成流氓怎么办？ Kalau sudah melahirkan anak, nanti dia menjadi dewasa, kita khawatir dia menjadi mafia, menjadi orang 如果 jahat. 生了女孩子盼望长大了，如果嫁不出去又怎么办？ Kalau melahirkan seorang anak perempuan setelah dia dewasa, kalau tidak bisa mendapatkan pasangan untuk dinikahkan, kita khawatir lagi harus 如果 bagaimana. 孩子很健康，变成一个强盗怎么办？ Kalau anak yang kita lahirkan begitu sehat menjadi seorang perampok, kita khawatir lagi harus 如 bagaimana. 果很衰弱，常常怕他病死又怎么办？ Kalau anak itu begitu lemah, nantiasa kena sakit, dan tidak mungkin mati karena sakit, kita khawatir lalu harus bagaimana. 做生意怕失败，穷了怎么办？ Kalau kita berdagang, kita khawatir menjadi gagal, kita menjadi miskin lalu harus 如果 bagaimana. 我们赚了很多钱，变成自私自利、害群的马怎么办呢？ Kalau kita mendapatkan banyak keuntungan, kita menjadi begitu egois, kita mencelakakan orang lain, kita khawatir kita harus 每一个人 bagaimana. 活在世界上都有千千万万种的挂虑， Maka setiap orang yang hidup dalam dunia ini mempunyai jutaan banyaknya kekhawatiran. 但存在主义的哲学家发现，比挂虑更可怕的叫做焦虑。 Tetapi seorang filsuf daripada eksistensialisme ini menemukan satu hal yang lebih mengerikan daripada kekhawatiran yang bernama kecemasan. 这个 angst 的意思就是焦虑。 Dan angst itu artinya adalah kecemasan. 焦虑是什么意思呢？ Artinya kecemasan itu 它的定义是这样说： definisinya adalah seperti 我 ini. 从有一天变成没有， Saya dari ada, suatu hari menjadi tidak ada. 现在或者有一天变成死掉。 Sekarang saya hidup, suatu hari menjadi mati. 现在我存在，死的时候变成不存在。 Sekarang saya ada, setelah saya mati menjadi tidak ada. 那种恐惧加起来，变成存在的焦虑。
ketakutan seperti itu kalau ditambahkan, dirangkumkan semua itu menjadi satu ketakutan yang mencemaskan. 你们大概没有这么太多的思想， Saudara mungkin tidak mempunyai pemikiran yang mendalam seperti ini, 但是我已经86岁了， tetapi saya sudah berusia 86, 我尽量做工， saya sebisa giat mungkin 也不 bekerja, 知道有一天我死了变成怎么样。 dan juga tidak tahu suatu hari ketika saya mati saya menjadi seperti apa. 昨天我指挥贝多芬第9交响乐最后一段， Kemarin ketika saya memimpin konser tentang Simfoni ke-9 daripada Beethoven di bagian yang terakhir, 28分钟的音 ada 乐， 28 menit musik 到了 itu, 24分钟的时候， sampai ketika menit yang ke-24, 整个身体没有力量， saya sekujur tubuh tidak lagi 我的 bertenaga, 脚抓不站不起来， dan kaki saya tidak bisa lagi tegak. 抓住前面的那个铁栏， Saya memegang besi yang ada di depan saya. 勉强指挥到完。 Saya mempertahankan diri bisa memimpin konser sampai berakhir. 我坐汽车回家， Kemudian saya naik kendaraan, saya pulang. 一进房间第一件事就是到床上脱下鞋子，我就睡觉了。 Hal pertama ketika saya masuk ke dalam kamar saya melepaskan sepatu saya dan saya langsung terbaring dan tidur. 我想可能这是最后一次指挥， Saya berpikir mungkin ini merupakan kali yang terakhir saya memimpin konser. 我想我以后可能要完全退休下来了。 Saya berpikir mungkin di kemudian hari saya harus sepenuhnya pensiun. 所以我明白存在主义所说的焦虑 anxiety 到底是什么。 Maka saya bisa mengerti yang disebutkan tentang kecemasan yang diajarkan oleh dalam filsafat tentang 我们 eksistensialisme 每 ini. 一个生在世界上人，有一生也有一死。 Kita setiap orang yang dilahirkan dalam dunia ini ada saat dilahirkan, ada saat juga mati. 圣经说你要预备迎见你的上帝。 Alkitab mengatakan hendaklah engkau mempersiapkan diri untuk menyambut Allahmu. 我们不要醉生梦死 Janganlah kita，hidup sembarangan， hidup sembarangan. 因为我们不知道我们见主的时候，我们用怎样的状况去迎接他。 Karena kita tidak mengetahui ketika kita berjumpa dengan Tuhan dengan keadaan yang seperti apakah kita berjumpa dengan Dia? 怕死吗？ Apakah saudara takut 你 mati? 要到主的面前来， Datanglah ke hadapan 你 Tuhan. 要信耶稣， Saudara harus percaya kepada 因为 Yesus. 他是生命的主。 Karena dialah Tuhannya hidup 一个 itu. 真正相信耶稣的人， Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada 他会 Yesus. 得胜死亡， Dia akan mengalahkan kematian 不惧怕死亡。 dan tidak takut kepada 耶 kematian. 稣说 Maka Yesus：“ 我是 mengatakan, 道路， Aku adalah jalan 我就是真理， dan akulah 我 kebenaran 就是生命 dan。” akulah hidup. 很多人直到死不明白这句话， Banyak orang sampai kematiannya pun dia tidak mengertikan kalimat ini. 你注意听， Saudara perhatikan dengan 耶稣 baik. 我就是道路， Yesus mengatakan akulah jalan. 对亚洲人讲的。 Dia mengatakannya kepada orang 耶 Asia. 稣说我就是真理， Yesus mengatakan akulah kebenaran. 对欧洲人讲的。 Dia mengatakannya kepada orang Eropa. 耶稣说我就是生命， Yesus mengatakan akulah 对 hidup. 全世界的人讲的。 Dia mengatakannya kepada manusia di seluruh 为 dunia. 什么呢？ Mengapa 因为 demikian? 亚洲人走投无路，盼望宗教引导他们。 Karena orang Asia menemui jalan buntu dan mereka mengharapkan agama bisa menuntun hidup mereka. 宗教是人生的一条路， Maka agama merupakan jalan hidup 但 manusia. 请问宗教把我们带到哪里去呢？ Tetapi mohon tanya, kemanakah agama itu memimpin hidup kita? 没有盼望， Tidak ada 所 pengharapan. 以宗教家最后都死了， Semua agamawan pada akhirnya mereka mati. 他们没有找到什么路。 Mereka tidak menemukan jalan apapun. 所有的真理 Semua kebenaran 教导我们解释这世界不明白的事情。 mengajarkan kepada kita untuk menjelaskan semua hal yang tidak kita mengerti dalam 耶 dunia 稣说：“ ini. 我就是真理”，是对欧洲人讲的。 Tetapi ketika Yesus mengatakan akulah kebenaran, dia mengatakannya kepada orang Eropa. 自从亚里士多德以后， Setelah Aristotle ini, 欧洲人用哲学寻找真正的真理， orang-orang Eropa dengan filsafat mereka mencari kebenaran yang 因 sejati. 为他们死在寻找的哲学路上。 Akhirnya mereka mati di dalam jalan mereka mencari kebenaran itu. 亚洲人的宗教 Agama dari kalangan 没 Asia 有把结果带给我们， tidak mendatangkan hasil kepada kita. 西方的哲学 Filsafat yang ada di dunia 也 barat 没有把真正的真理告诉我 dan 们。 juga tidak mengatakan kebenaran yang sejati kepada kita. 300年前， 300 tahun yang lalu, 欧洲最大的哲学家 Immanuel Kant，
filsuf yang terbesar daripada Eropa yang bernama 他 Immanuel 死 Kant 以前写一封信， sebelum dia mati dia menulis satu 对 surat 他最好的朋友。 ditujukan kepada teman 其实 baiknya. 我一生要知道的事情，整个加起来只有4件。 Dia mengatakan sebenarnya seumur hidup yang saya ingin ketahui keseluruhnya kalau dirangkumkan hanya ada 4 hal. 第一， Yang pertama, 人是什么？ apakah manusia? 第二， Yang kedua, 人可以知什么？ apakah yang bisa diketahui oleh manusia? 第三， Yang ketiga, 人应当行什么？ apakah yang harus dilakukan oleh manusia? 这3件什么意思呢 Apakah artinya ketiga hal ini? ？Anthropology， Yaitu antropologi, 我是谁 siapakah saya? ？Epistemology， Dan epistemologi, 我应当知道什么？ apakah yang harusnya saya 你 ketahui? 想知道什么？所以你读书读到大学，读到硕士，读到博士，因为你想知道真理。 Karena saudara ingin mengetahui, mendapatkan pengetahuan, maka saudara bersekolah sampai sarjana, sampai master, bahkan sampai kepada gelar doktor. 人类很可怜， Manusia sangat kasihan 从 sekali. 幼稚园读书， Sekolah dari TK 读到博士学位， sampai mendapatkan gelar 结 doktor. 果死的时候不知道我知道什么。 Akhirnya ketika dia mati, dia tidak mengetahui apakah yang dia ketahui 第三 sesungguhnya. 件事情，我应当做什么？ Hal yang ketiga adalah apa yang seharusnya saya 从 lakukan. 释迦牟尼 Dari Sakyamuni 到穆罕默德， sampai Muhammad, 到现在很多的人 sampai sekarang begitu banyak 盼 orang 望做一些好事情， itu mengharapkan melakukan kebajikan 一生有价值， sehingga seumur hidupnya merasakan ada 但是 bernilainya, 都没有真正的答案。 tetapi semuanya tidak memiliki jawaban yang sejati. 康德说：第一，我是谁？ Kan pertama mengatakan siapakah saya? Ya. Yang kedua, 我应当知道什么？ apakah yang sesungguhnya yang harus saya ketahui? Pisan. Yang 我 ketiga, 应当行什么？ apakah yang seharusnya saya lakukan? 第四， Yang keempat, 我有什么盼望？ pengharapan apakah yang saya miliki? 所以康德写了很多书， Maka Kant telah menulis banyak buku. 只有最后一件事 Hanya ada satu hal yang terakhir, 他写不出来。 dia tidak bisa menuliskannya. 人类有什么盼望呢？ Apakah pengharapan dari umat 人 manusia? 活着最后的目的是什么？ Apakah tujuan akhir daripada hidup 所以 manusia? 我感觉到哲学界里面没有给人类盼望。 Maka saya merasakan dalam dunia filsafat tidak mendatangkan pengharapan kepada manusia. 阿里士多德、孔子到康德没有答案。 Dari Aristotle, sampai ke Confucius, sampai kepada Kant tidak ada jawaban. 真正的盼望在耶稣基督的里面。 Pengharapan yang sejati ada di dalam Yesus Kristus. 真正有信仰的人， Orang yang sungguh-sungguh memiliki iman, 他们不怕死， mereka tidak takut 所以 mati. 就帮助你， Maka kiranya Tuhan menolong saudara, 给你有力量， Memberikan 做一个有信心向永恒发出去、充满盼望的人。 memberikan kekuatan kepada saudara supaya saudara mempunyai pengharapan kepada kekekalan dan mempunyai keberanian untuk melangsungkan hidup 我现 saudara. 在我就讲到这个地方。 Sampai di sini saja saya